Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sidang jemaah muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat lagi sama-sama dalam majlis ilmu yang mana kita akan membicarakan beberapa lagi perincian pada keterangan ayat yang ke-19 di dalam suratul Al-Kahfi. Ayat yang ke-19 ini seperti yang kita telah sebut pada hari semalam dan pada hari Isnin yang lalu, bahawa ayat yang ke-19 ini kita telah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana pemuda-pemuda yang berada di dalam gua ini, Ashabul Kahfi ini, setelah mereka dibangunkan oleh Allah daripada tidur mereka, maka mereka telah menghantar salah seorang daripada mereka untuk mencari makanan yang baik untuk mereka makan. Pada ayat yang ke-19 ini ada banyak pelajaran yang boleh kita ambil. Jadi kita tengok ayat 19 ini pada potongan ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, falyatikum birizqin minhu. Tengok kepada potongan ayat falyatikum birizqin minhu. Kalau tengok pada terjemahan, mereka mengatakan hendaklah dia membawa untuk kamu sedikit rezeki daripadanya. Kita kena highlightkan perkataan minhu. Okey. Maknanya kawan-kawan yang hantar seorang kawan dia ni bawa wang perak pergi cari makanan untuk mereka makan, dia pesan, kalau nak beli makanan tu belilah sedikit daripadanya. Kenapa mereka gunakan perkataan rezeki? Kerana kita sedia maklum makanan termasuk dalam rezeki. Tapi kenapa mereka cakap, mereka tak kata belilah selagi mana boleh beli, habiskan duit tu. Dia cuma kata belilah sedikit daripadanya. So apa yang boleh kita belajar di sini menunjukkan kepada kita, mereka ini kalau mereka makan, mereka hanya membeli apa yang perlu mereka makan saja. Jadi pelajaran yang boleh kita ambil di sini ada dinyatakan pada nota itu. Jadi kalau kita nak membeli sesuatu, maka kita belilah sesuatu yang perlu saja. Dalam arti kata lain, kita tidak boleh membazir. Mentang-mentang ada wang perak, belilah, kata orang duit ni ada, habiskan. Tak. Tetapi pemuda-pemuda itu, mereka telah mengajar kepada kita dalam ayat ni, kalau nak beli makanan tu, belilah sebahagian sedikit daripadanya. Jadi inilah pelajaran yang kita nak bawa balik dalam hidup kita. So apabila kita membeli sesuatu, belilah mengikut keperluan, tidak membazir. Okay. Isu tentang membazir ini ada dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim seperti mana suratul Al-Isra ayat yang ke-27. Jadi setiap teladan yang kita belajar, kita akan kukuhkan dengan ayat Al-Quran dan hadis yang lain. Jadi rupa-rupanya memang Allah dah pesan dah dalam surah Al-Isra supaya jangan membazir. Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal mubazzirina kanu ikhwanasyayatin. Allah kata sesungguhnya orang yang membazir itu adalah saudara syaitan. Jadi itu teladan yang pertama
Yang tindakan pertama yang kita boleh ambil daripada potongan ayat yang ke-19. Kemudian kita kembali ada satu lagi perbahasan dalam ayat yang ke-19 ni. Okey. Kalau kita tengok yang potongan ayat yang belakang tu, ia ada perkataan wal yatalaffaf wala yush'iranna bikum ahada. Okey. Lelaki yang ramai-ramai ini dipesan. Engkau kalau waktu cari makanan tu, kan, kalau kau sampai dekat bandar tu, engkau kena jangan menonjolkan sangat diri. Dia kata cuba hati-hati, dia kata. Maksudnya dia kata kalau kau keluar beli makan ini, jangan sampai orang tahu bahawa engkaulah pemuda-pemuda yang pernah melarikan diri dulu, kemudian kamu pergi menyurut ke dalam gua. Itu pesanan kawan-kawan dia kepada lelaki yang seorang tadi. Okey, tapi ayat ni tidak menceritakan kenapa tak boleh menonjol diri, kenapa kena berhati-hati. Diterangkan pada ayat yang ke-20. Kita baca ayat 20 pagi ni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innahum yadhharu 'alaykum yarjumukum aw yu'idukum أو يعيدوكم في ملتهم ولا تفلحوا إذا أبدا. Okay. Ayat 20 merupakan penjelasan pada ayat 19 yang kawan-kawan dia pesan kepada seorang ni. Hati-hati ketika membeli. Sebab apa? Mereka mengatakan sesungguhnya kalaulah mereka ni tahu tentang kamu tu siapa, tentu mereka akan merejam. Atau mereka akan paksa kau kembali kepada agama mereka. Maksudnya ada dua sebab dia bagi tahu kan. Dia kata kalau kau kena tangkap, kalau terbongkar rahsia, engkaulah pemuda-pemuda melarikan diri itu, engkau akan dibunuh dengan direjam, atau engkau dipaksa untuk kembali kepada agama yang asal. Lepas tu kawan-kawan dipesan. Dia kata jika kamu tertangkap, jika bocor rahsia itu, maka kamu sekali-kali tidak akan berjaya selama-lamanya. Okay. Tetapi pemuda-pemuda ni tidak tahu bahawa orang yang ada pada zaman tu adalah orang lain. Okey. Pada ayat 19 dan 20 ni, satu pelajaran yang menarik. Kenapa dia pesan dekat kawan dia supaya hati-hati, berlemah lembut? Adakah mereka ni takut? Jawapannya memanglah takut. Di sini kita dapat belajar bahawa kalau kita tengok pada teladan, saya dinyatakan pada teladan tu. Okey, pada teladan yang kelima. Dalam hidup kita, kita dikehendaki menjauhi sebarang perkara yang boleh memudaratkan diri kita. Sebab lelaki itu pesan, kalau kau dapat tangkap, terbongkar rahsia, kau akan dibunuh. Menunjukkan bahawa mereka cari jalan supaya jangan sampai dibunuh. Maknanya mereka ni ajar pada kita yang baca Suratul Kahfi ni, maknanya dalam hidup ini kalau kita tahu benda itu mudarat, ada risiko, kita kena elak. Tambah-tambah lagi, daripada seorang akan menyebabkan lain pun akan dapat mudarat. Betul tak? Sebab kalau terbongkar seorang saja, maka tentu seorang tu akan menyebabkan yang lain-lain pun akan terkena mudarat. Mudarat ni apa?
mereka akan direjam ataupun mereka dipaksa untuk kembali murtad. Jadi teladan 5 ni sangat tepat dengan masa yang kita dulu kena apa? Kita kena berada di rumah, tak boleh keluar merentas negeri. Sebab apa? Supaya kita tidak memudaratkan orang lain kena penyakit. Kita baca Al-Quran, tapi kita tak nak praktis, kita tak setuju. Sebab itu daripada ayat ni mengajar kepada kita, jangan sampai kerana kita orang lain dapat penyakit. Jangan kerana kita orang yang dapat mudarat. Okey, saya sokong ayat teladan yang kelima ni dengan ayat dan hadis yang lain. Kita tengok ayatnya. Okey, kita tengok pada dalam nota tu ada. Okey. Dalam surah Al-Baqarah ayat nombor 195, Allah kata apa? Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Allah kata jangan kamu campakkan diri kamu dalam kebinasaan. Allah cakap dah. Kita dah tahu kalau buat sesuatu, pergi tempat sesuatu dan sebagainya, ada mudarat, ada risiko, tapi kita sengaja buat. Allah larang. Allah kata jangan campakkan diri kamu dalam kebinasaan. Okay. Dalam hadis riwayat Al-Imam Ibnu Majah, hadis ini menjadi hadis yang utama, menjadi hadis usul dalam agama. Nabi pesan apa? La darara wala dirar. Apa Nabi kata? Tak boleh ada bahaya dan tak boleh membahayakan. Inilah yang kita kena ambil peduli. Agama ni bukan jaga diri sendiri, bukan penting diri sendiri saja. Tak. Tapi agama perlu melihat orang di sekeliling. Kemudian kita baca hadis riwayat Bukhari. Sebab dulu kan ramai orang petikai kan. Kenapa nak kena ni? Kenapa nak kena vaksin? Kenapa tak boleh rentas negeri? Bising semua orang. Sampai ada yang kata, itulah takdir Allah. Buat apa kita nak takut kepada ni? Okey, hadis kata apa? Hadis riwayat Bukhari. Nabi kata apa? Wa firra minal majzumi kama tafirru minal asad. Nabi kata lari. Bawa diri kamu jauh daripada penyakit berjangkit seperti mana kamu lari daripada singa. Kalau singa takut pula. Betul tak? Kenapa lari pada singa? Biarlah berhadapan dengan singa. Sebab dia tahu kalau berhadapan dengan singa dia akan dimakan. Samalah konsep dia. Dah tahu penyakit itu ada mudarat, buat apa kamu nak ambil dia? Ini pesan Nabi SAW. Okey, saya ambil hadis riwayat Muslim. Nabi kata la yuridu mumridun ala musih. Nabi dia buat quarantine. Nabi kata janganlah pemilik unta yang sakit menyatukan unta yang sihat. Betul tak? Nabi kata asingkan, kuarantinkan. Yang sakit tu jangan dicampur seunta yang sihat. Okay, dapat tentang sesuatu yang kita belajar. Maknanya dalam agama ni, agama Islam adalah agama yang sangat menjaga kesihatan. Menjaga nyawa agama ni. Kita tengok satu hadis lain. Dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Ini hadis ni menunjukkan bahawa dulu kan ada pemerintah keluarkan jangan rentas negeri. Ini hadis dia. Betul tuan-tuan. Tuan-tuan, saya cakap ni menurut perspektif Quran dan hadis. Okey, Nabi kata apa? Ini cerita tentang orang kena wabak taun. Nabi kata iza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaih. Nabi kata apabila kau mendengar, kau tahu negeri itu ada wabak, jangan kau masuk ke dalamnya, jangan kau pergi. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala tukhruju firara. Nabi kata apa? Apabila wabak tu pula berada di tempat engkau, sementara engkau berada di dalamnya, maka janganlah engkau keluar melarikan diri darinya. Kalau kita tak nak dengar cakap orang-orang yang mahir dalam bab ini, kenapa tak nak dengar hadis Nabi SAW?
Okey, jalan Rahman, kenapa kita bincang bab ni? Kerana ada kaitan dengan pemuda tadi, dia menyelamatkannya nyawa mereka daripada direjam. Okay. Kita lihat dalam hadis riwayat Tirmizi. Ini hati-hati. Jangan disebabkan kita keras kepala, kita telah merisikokan orang lain. Nabi pesan dalam hadis riwayat Al-Imam Tirmizi, man darrallahu bihi wa man syaqqallahu alaihi. Sesiapa yang membahayakan orang lain, maka Allah akan membalas bahaya itu kepadanya. Dan sesiapa yang menyusahkan orang lain, maka Allah akan menyulitkan dia. Jelas tak? Boleh faham hadis ni kan? Okey. Kita tutup dengan satu hadis riwayat Al-Imam At-Tabrani. Sepatutnya kita janganlah memilih untuk menyusahkan orang, memberikan risiko pada orang lain. Jangan. Sepatutnya kita menjadi seorang muslim yang apa? Ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di sisi Allah adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Itulah di antara beberapa pelajaran yang boleh kita ambil pada ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Sampai ayat 20 ni, saya yakin tuan-tuan sudah dapat satu metodologi. Kalau belajar Quran, fahamkan ayat, di sebalik ayat tu kena buat apa? Kita dah tahu dah. Maksudnya, di sebalik ayat tu kita mesti cari Allah suruh buat apa? Apa yang kena tambah baik? Saya yang baca ayat ni, saya kena ubah apa? Itulah Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk. Kita belajar ayat 19-20 bagi petunjuk macam mana. Nak cari makan, makan macam mana. Macam mana menjaga nyawa. Macam mana nak membeli makanan. Apa lagi kita belajar? Itulah Al-Quran. Bayangkan kalau 2 ayat kita dapat banyak pelajaran. Kalau 6,235 ayat, macam mana hidup kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Al-Quran. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kenapa lelaki-lelaki itu mereka takut untuk dimurtadkan? Walaupun mereka dipaksa sekalipun, tapi janganlah murtad. Jangan kembali kepada agama yang sebelum ini. Dalam surah Al-Baqarah ayat 217 Allah mengatakan, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Allah kata, siapa yang murtad dari agamanya lalu dia mati dalam keadaan dia murtad kafir itu, maka Allah kata habis semua amalan dia dan dia akan menjadi ahli neraka kekal selama-lamanya. Jadi itulah sedikit sebanyak yang dapat saya kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Sebenarnya boleh lagi dicari lagi teladan yang lain. Ada banyak. Tetapi cukuplah dengan kadar yang ada ini kerana keterbatasan waktu kita. Moga-moga tuan-tuan dapat sesuatu, tuan-tuan dapat belajar macam mana satu ayat untuk dicari teladannya. Moga-moga Allah memberikan kita hidayah, Allah membimbing kita, memberikan kita taufik untuk kita teruskan belajar, untuk kita teruskan memahami ayat-ayat Al-Quran dan kita mencari seberapa banyak petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita jumpa insya-Allah pada esok harinya pada keterangan ayat yang ke-21. Kita akan sambung dengan beberapa petunjuk yang lain. Saya mohon maaf atas kelemahan kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu